Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Malaysia komited akan terus bersuara mengenai sentimen Gaza di peringkat dunia. Tegas Perdana Menteri, hal berkaitan keganasan dan pembunuhan di Palestin ketika ini perlu diberi keutamaan. Rakyat Palestin di Gaza. Cuma yang menariknya pendirian ini tidak lagi pendirian yang disuarakan oleh beberapa satu dua pendapat. Nampaknya kebanyakan negara-negara telah memberikan pandangan yang sama ada secara terbuka ataupun dalam perbincangan tertutup. Nampak ada suatu konsensus, ya, kebimbangan bukan sahaja setakat persoalan kemanusiaan di Gaza, tetapi tempiasan dalam politik masa depan antarabangsa. Malah menurut Perdana Menteri, Malaysia tidak bersendirian dalam membawa isu Palestin. Saya sempat bincang selain negara ASEAN dengan Raja Bahrain, ini negara jiran, Amir Khatar yang merupakan suatu tunggak peranan penting dalam isu ini. Kemudian Sheikh Mohammed bin Zayed, United Arab Emirates, kemudian Muhammad bin Salman, kemudian saya akan melepas menemui Presiden Tayyip Erdogan, dan setelah itu Jeneral Sisi Mesir. Ini semua dalam rangka mendapat kata sepakat untuk memberi penyelesaian, dan kita tidak mau buat bersendirian. Apa-apa yang kita lakukan, kita bincang secara mufakat, sekurang-kurangnya di kalangan negara jiran, mereka yang akan tepuh, ya, dalam barisan depan. Jadi kita kena bincang dengan mereka, dan tentunya dengan negara lain. Saya juga telah menelpon ramai lagi pimpinan lain, tapi kesempatan bertemu, bincang, harus ada suatu kesepakatan dalam membuat apa-apa keputusan. Datuk Seri Anwar menyatakannya pada sidang media bersama wartawan Malaysia di Riyadh. Seterusnya menamatkan lawatan rasmi 3 hari di Arab Saudi sempena sidang kemuncak ASEAN, Majlis Kerjasama Teluk GCC. Dalam pada itu, ketika Datuk Seri Anwar bertemu Putera Mahkota yang juga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad Salman di Istana Al-Yamamah Riyadh, kedua-dua pemimpin membincangkan lebih lanjut mengenai isu Palestin. Pertemuan atas jemputan peribadi Putera Mahkota Muhammad selepas Arab Saudi menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN GCC. Pada sidang kemuncak itu, kedua-dua pemimpin senada membangkitkan kebimbangan berhubung kezaliman dan penindasan Israel terhadap penduduk di Gaza. Turut dibincang isu berkaitan kepentingan bersama termasuk peluang pembangunan kedua-dua negara. Sementara itu, Putera Mahkota Muhammad menganggap Malaysia sebagai rakan strategik dan bersetuju agar jalur ekonomi dan diplomatik kedua-dua negara diberi tumpuan serius. Secara praktiknya kita bersetuju untuk adakan 2 jalur kegiatan melalui diplomatik dan isu-isu keselamatan yang akan diselaraskan oleh Menteri luar negara, dan juga isu pelaburan yang besar yang mau diberikan tumpuan sekarang dari segi perdagangan untuk meningkatkan dengan lebih pesat sujud kuasa yang dipengerusikan oleh Tengku Zafrul MITI. Putera Mahkota Muhammad turut berkenan mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia tahun depan. Perdana Menteri juga memaklumkan Saudi Aramco komited untuk perluas fasilitinya di Kompleks Bersepadu Pengerang Johor. Bukan saja untuk meneruskan pelaburan di Malaysia, tetapi menetapkan supaya fasiliti atau kemudahan di Pengerang itu diperluaskan dalam beberapa aspek industri hiliran petrokemikal, dan memperbesarkan pelaburan menjadi satu kawasan utama atau hub di rantau Asia Tenggara.
Selain itu, Perdana Menteri turut menerima kunjungan hormat Gubernur Public Investment Fund PIF Arab Saudi Yasir Al-Rumayyan yang membincangkan prospek kerjasama dalam bidang pelaburan. Selepas menyatakan pendirian tegas Malaysia dalam isu Palestin di pentas sidang kemuncak GCC ASEAN di Arab Saudi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan misi membela nasib rakyat Palestin dengan mengadakan pertemuan bersama Presiden Recep Tayyip Erdogan sempena lawatan singkat ke Turki. Laporan Fahmi Zaidi. Pertemuan kedua-dua pemimpin itu dijadual berlangsung di Istanbul. Perbincangan dijangka berkisar kepada ruang kerjasama bagi membela rakyat Palestin yang dizalimi rejim Zionis. Pada sidang kemuncak ASEAN GCC di Riyadh, Arab Saudi, Datuk Seri Anwar menyatakan kesediaan Malaysia menyertai misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Perdana Menteri juga berharap semua negara akan bersama-sama mencari penyelesaian berkekalan serta adil berhubung konflik yang berlaku. Selain bekerjasama dalam menangani isu Islamofobia, Malaysia dan Turki antara dua negara yang sentiasa mengambil berat terhadap perkembangan terkini antara Palestin dan Israel. Ia jelas terbukti melalui lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Istanbul yang akan mengadakan pertemuan empat mata bersama Presiden Turki Erdogan. Ia pastinya antara lain bagi membincangkan kemampuan negara masing-masing untuk terus membela nasib rakyat Palestin. Fahmi Zaidi, Istanbul, RTM. Dalam pada itu, Perdana Menteri tiba di lapangan terbang antarabangsa Istanbul pada pukul 3.45 pagi waktu tempatan. Beliau yang diiringi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir bersama pegawai kanan kerajaan disambut Timbalan Gubernur Istanbul Zevki Atli, Komander Gendarmeri Colonel Mesut Medin dan pegawai luar Turki. Pertandingan reka cipta perumahan khususnya di kawasan Parlimen Lembah Pantai akan dilaksana dengan kerjasama Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM. Tujuannya untuk menambah baik keadaan kawasan program perumahan rakyat dan rumah kos rendah yang berada di sekitar kawasan Lembah Pantai. Saya ada nyatakan kepada pihak PAM, saya berhasrat untuk buat sekali lagi. Niatnya adalah untuk sebagai satu mungkin academic exercise untuk tunjukkan arkitek yang ada di Malaysia, kalau kita bagi satu cadangan, sebenarnya mereka boleh lakukan. Ya? Dan sebagai ahli parlimen, saya lihat ada baiknya saya manfaatkan keberadaan Pertubuhan Arkitek Malaysia dalam kawasan saya untuk tujuan memikirkan semula, merangka semula, menghasilkan rekaan-rekaan baru tentang perumahan awam. Beliau berkata kepada media pada majlis makan malam gala 100 tahun Kuala Lumpur Architecture Festival anjuran PAM. Sementara itu, Fahmi memberi cadangan kepada arkitek di negara ini supaya mengambil kira memuatkan liputan dalam bangunan agar liputan internet lebih luas dengan kualiti jalur lebar lebih baik untuk pengguna yang berada di dalam bangunan. Belah berita pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.